without further ado, kita boleh terus masuk kot. InsyaAllah kita akan cuba. Ni berapa soalan ni? Saya check balik berapa soalan. Ni banyak ni. ...31 soalan. Okey, ada 31 soalan. Kita baru dalam 26 tadi kan? Kita 26. So insyaAllah kita akan buat, kalau kita boleh habiskan, kita cuba habiskan malam ni ya. So, dengan tu, bismillahirrahmanirrahim, kita terus start je. Darjah 14 menunjukkan beberapa nombor pecahan. Darjah 14 menunjukkan beberapa nombor pecahan. Nyatakan pecahan terkecil dan pecahan terbesar. Okay, just tulis satu nombor yang paling kecil apa, yang paling besar apa. Alright, so ada siapa nak try? Smallest 1.5, largest 1/5. 1.9, largest 1.5. Cuba tengok betul-betul Lik. Dia ada negatif. So, terkecil negatif 1/8, paling besar 1/5. Negatif 1/8 is negatif 0, something. And negatif 1/6. Kalau pasal ada satu lagi, negatif 1/6. Should be negatif 1/6. Is 1.6. 1.25. Yep. So, basically, negatif 1.6 ialah nilai paling kecil dan 1/5 adalah nilai paling besar. Okey. So betul Sebab negatif 1/6 lagi dekat dengan negatif 1, kan negatif 1 lagi rendah kan. Nilai dia lah, dari segi nilai dia. Okey, seterusnya. Darjah 15 menunjukkan satu garis nombor. Nyatakan nilai P dan nilai Q. P dan Q.
Okey. P, negatif 2.1. Okay, kawan kita ada jawab negatif 2.1. Ada lain? Sir, tak dengar. Patut saya tanya, tak ada orang jawab. Sodeh rasa. Okay, saya ulang balik. Saya rasa, ni maaf Thank you.
So basically apa yang berlaku, lompatan ni tadi ialah 0.3. Macam mana kita tahu? Apa yang saya kata tadi, yang sebelah kanan ni iaitu negatif 0.3 nak pergi 0.9 agak jauh. So jangan ambil yang jauh lah, ambil yang dekat. Dekat ialah negatif 0.3 dengan 0.9. Negatif 0.9. Daripada situ kita tahu perbezaan dia ialah 0.6. Sebab kan ada dua lompatan, tu sebab kita bahagikan dengan 2 dekat sini untuk kita dapat 0.3. So lepas tu kita check balik. Macam saya personally saya suka check balik lah, kita check balik. So negatif 0.3, kalau ke kiri dia akan tolak, kalau ke kanan dia akan tambah. So ke kiri kita akan tolak 0.3, akan dapat negatif 0.6. Ke kiri lagi kita akan tolak lagi negatif 0.3, kita akan dapat 0.9. Okay, cantik. Kita dapat nilai tu. Double check sebab kita nak kena confirmkan yang pergerakan tu betul. Kita tengok belah kanan pula. Ini adalah 0.9, so kita geraklah daripada negatif 0.3 tambah 0.3 akan dapat 0, tambah 0.3 akan dapat 0.3, tambah 0.3 akan dapat 0.6, tambah 0.3 akan dapat 0.9. So, confirm, betul. Q kita dah dapat 0.3, boleh terus tulis 0.3. Sekarang kita tengok kiri. Apa perlu kita buat? Kita sebenarnya perlu tolak lagi 0.3. Dan kita perlu tolak lagi sekali iaitu 0.3. Kalau awak buat, boleh pegang kalkulator, tak ada masalah. Okay. Negatif 0.9 tolak 0.3 tolak 0.3 dan kita akan dapat negatif 1.5. Okay. Boleh? Saya laju sangat ke? Tak ada eh? Kalau saya laju sangat tolong tegur sebab kadang-kadang ramai juga orang dah tegur saya, kadang-kadang saya cepat sangat. Okay. So. Sekejap. Sekejap Ruang jawapan menunjukkan sebuah poligon berisi 6 sisi tidak lengkap. Lukiskan poligon itu, nama poligon itu, namakan, nyatakan bilangan penjuru. Oh, hexagon. Bersisi 6. Maksudnya dia ada 6 garisan. So ni saya, maaf ni kita buat terus boleh sebab benda ni just pemahaman bahasa sahaja. So 6, so ada satu. Oh, saya tukar kepada warna merah. Dia bagi nampak sikit. So, lukisan hexagon macam tu. Dia tak cakap sejajar kan, dia just cakap rupa kan. Dia tak cakap poligon tu poligon yang sekata ke tak. So basically awak lukislah macam mana. Yang penting ada 6 sisi lah, sorry. Yang ni bucu. 6 sisi tu ni, garisan ni. Okay, garisan-garisan ni, tu sisi ada 6 sekurang-kurangnya. Dia dah bagi 2. So tambah je lagi 4. So sekarang dia bagi tahu kita lukis poligon, settle. Nama poligon, ini nama dia adalah hexagon. 6 hex. Dan penjuru dia ni lah. Bucu dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh Macam tu je. Sebab this one basically awak nak kena kenal poligon sisi je lah. Okay. Yang poligon akan bermula dengan 3 sisi sekurang-kurangnya. Tak ada poligon yang 2 sisi. Sebab poligon 2 sisi itu 2 sisi. Tak ada poligon 2 sisi. Sekurang-kurangnya 3 sisi iaitu 3 segi. And ada penambahan-penambahan. Nama tu kena hafal lah. 3 segi, 4 segi. Lepas tu pentagon, hexagon. Okay. 7 apa? 7 saya kena tengok ni. 6 octagon. 8 octagon, sorry. 7 apa tu? Siapa ingat 7? 7 polygon 7 side. Polygon. Lupa nama dia. Heptagon. Alright. Thank you. Okay, heptagon. Benda tu macam saya katakan tadi kena
Itu kena hafal lah. Kan? Itu kena hafal. Okey. Saya tunjuk ni, nanti saya tunjuk markah yang saya tunjuk dia punya group dia dan awak try tu ni ya. Group dia ialah 10, 9, 9, 9. Okey. Sampai 50. Okey. Darjah 17 menunjukkan markah yang diperoleh 30 orang murid dalam satu kuis. Berdasarkan data pada darjah 17, lengkapkan jadual 1 pada ruang jawapan. Jadual 1 tadi ialah 1 ke 10, 11 ke 20, 21 ke 30, 31 ke 40 dan 41 ke 50. So tu sajalah ada 5. Kan? Yes. Dan dia bagi tahu kita kekerapan untuk 10. Okay, kekerapan untuk 1/10 ialah 3. Alright. So jom kita cari. Kalau 11 dokekekon. Oktagon 8. Kalau 12. Kalau 11. Sekejap. Biasaannya you guys akan pegang sampai 10 saya 9 ke 10 cc sahaja paling tinggi. Dia tak sampai, jarang lah soalan awak sampai 11. Biasa dia akan tanya sampai 10 sahaja. Okay, so hafal yang 3 sampai 10. Triangle, square, 3 segi, 4 segi, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, 9 apa? Nonagon. Nonagon dan dekagon. Okay, ingat tu je. So kita try yang ni dulu. 11, 20 ada 2. Okey, dia cakap 11, 20 ada 2. 12, 21, 30 ada 5. Okey, okey. 6. 11, 20 ada yang jawab 6. Okey. 21, 40, 6. Okey. Okey. So ada macam-macam ada 7, 6. Okey. So jom kita check. 1, 10, 2. Tak apa. 1, 10 dah ada awak 3. At least dia bagi tahu kita ada 3 lah. Okey. So jom kita check sama-sama ya.
Kita percaya dulu untuk 110, 110, 27, 31, 38, 12, 42, 23, 10, 10, 35, 50, 31, 14, 41, 19, 18, 22, 9, 44, 9, 16, 26, 45, 48, 38, 28, 40, 1, 43, 15, 29, 37, 47, 39. So betul ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. 11 sampai 20. 11 sampai 20. 23. Tak, ya, 1. Tak, ya, tak, ya, ya, tak, ya, tak. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Am I missing something? Ada yang saya terlepas? 6. Satu lagi berapa? Kat mana? 15 kat bawah. Oh, alright. Thank you. 6. 6. Okey. Dan 21, 30. 1. Tak ada. 2. 3. 4. 5. 6. So ada 6 jugalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Ada sisa tinggal? 6. Okey. Betul. Nice. 31, 40. 1, 2, 31, 40 tak? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, betul? Ada sisa tinggal? 7 Betul. Okey. So maksudnya selebihnya ialah 50 lah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Ada 8. 8. Okey, settle. Awak perasan tak saya buat? Macam tu cara saya buat untuk soalan macam ni. Terutamanya soalan yang pattern macam ni lah. At least ni cara saya Saya ajar cara saya. First, kita ingat kita punya kelas kita. Okay, besar kelas kita. Lepas tu kita jalan sekali, just write je. Itu untuk first kita nak check lah. Second time kita check, kita strike lagi sekali. Supaya kita nak confirmkan pengiraan kita. So, in a way, 2 kali lalu, 2 kali confirm. Sekurang-kurangnya lah. Kan? Dan kita pun macam, kalau sampai 10, kalau sampai 3-4 kali takut banyak sangat pula nanti kan terlalu lambat. So, go through macam tu je. Okay? Tak apa, cikgu awak tak marah kalau awak pangkah macam tu. Okay, seterusnya. Hadiah diberi kepada murid-murid yang peroleh markah melebihi 30 berdasarkan jadual 1. Hitung peratus murid yang menerima hadiah. %50. 50%. Okey, betul Ianya adalah, nombor 2 ni adalah 50%. Lah. Okey, basically macam mana cara dia? Peratusan macam biasa ialah nilai yang kita nak bahagi dengan keseluruhan, darab dengan 100%. Nilai keseluruhan tu kita campur je semua, kita akan dapat 30 lah. Yang kita perlukan hanya ini sahaja. Kenapa? Sebab dia cakap 30 ke atas, melebihi 30. Dia tak cakap 30
markah 30 dan ke atas. So cakap melebihi kan. Maksudnya 31 dan ke atas lah. So ini sahajalah yang diperlukan. 7, 8 campur akan dapat 15. So 15 bahagi 30 darab 100. Dapatlah 50/100. Yes. Noise. Okay. Kita masuk topik penjelmaan. Rajah 18 menunjukkan dua jenis penjelmaan, A dan B. Namakan penjelmaan A dan penjelmaan B. Translasi. Translasi yang mana? A. Translasi. B. Putaran. Okey. Ada cakap A. Translasi. Ada orang cakap B. Putaran. Okey, ada lain? Okey. B. Putaran tu betul. Cuma A, cuba awak tengok balik betul-betul. Yes. Ianya adalah pantulan. Cuba tengok, kau tengok betul-betul kan? Daun belah kanan dia, sebelah kiri tu, belah kanan tu dia pindah belah kiri. Saya tunjuk pakai jari je, bukan nampak pun. Daun ni, dengan daun ni kan sama. So maksudnya dia ada satu garisan pantulan lah kat sini. Yang ni macam mana kita tahu sebab dia memang tukar, dia tersengit terus. Dia macam mundur kalau perasan, mundur. So dia bergerak secara rotasi sama ada macam ni atau macam ni lah. Wallahualam, kita pun tak tahu, dia tak bagi tahu. Okay. So kalau translasi, dia akan merubah tempat tanpa merubah orientasi dia. Okay. Yang ni merubah orientasi, yang ni just berubah orientasi juga, dia terbalik. So kalau translasi dia berubah tempat tanpa berubah ni lah, tanpa merubah orientasi. Okay. So itu adalah penjelmaan A dan penjelmaan B. Now next dia tanya, nyatakan dua ciri bagi objek kongruent. Reflection, yes. Oops. Kongruent tu apa? Saya terkejut sikit sebenarnya tadi sebab saya dengar kongruent tapi saya ingat saya dengar dekat SPM. Saya check balik, sorry, adalah sebenarnya kat awak. Okey, kongruent tu ni sebenarnya. Saya tunjuk
Congruent, yes, betul. Congruent ialah sama mana objek yang first isometri. Okay, sifat dia pertama ialah isometri. Itu sifat yang pertama. Satu lagi, benda nak bagi tahu congruent, dia mesti sama dari segi saiz dengan bentuk dia. Exactly sama, saiz, bentuk dia sama. Tanpa kira orientasi. So basically, apa yang berlaku dekat sini tadi, kedua-dua congruent lah. Okay, saiz, bentuk sama. Okay. Cuma orientasi sahaja berbeza. So kedua ni ialah congruent. Okay, so tu ciri, dua benda lah. First, sama saiz dengan bentuk, tak kira orientasi. Kedua, isometri. Basically awak betul lah sebenarnya tadi. Alright. Seterusnya. Raj mendeposit 10,000 ke dalam akaun simpanan di sebuah bank dengan kadar faedah 5% untuk tempoh 2 tahun. Faedah dikompaun 3 bulan sekali. Hitung nilai matang yang diperoleh Raj.
Alright, kita ada 1250, kita ada 11,044,90. Sekejap. Alright. So, sekarang ni sebenarnya dia cakap pasal kadar faedah 5% faedah di compound. Kan? So maksudnya dia nak suruh kita pakai formula untuk formula nilai matang faedah di compound. Okey, formula kaedah matang di compound ialah PV bersamaan dengan PV pula. MV merchant value principal 1 plus R over N divided by which I don't really get the ialah NT. Okay, R over N tu sebenarnya kadar faedah dia. So maksudnya nilai nilai matang ialah bersamaan dengan prinsipal iaitu nilai awal dalam kurungan 1 tambah kadar faedah. Ini adalah berapa kali kita nak kena bayar setahun, ini untuk berapa tahun, tahunan dia. Tempoh dalam tahun dia, terms in years. Okay, dalam tempoh 2 tahun ke, dalam tempoh 3 tahun ke kan. So kita ada kat sini dalam tempoh 2 tahun, kaedah compound dia 3 bulan, faedah compound dia 5%, prinsipal dia ialah 10,000. So nilai matang dia, MV, merchant value dia is equals to 10,000 dalam kurungan 1 tambah 5% yes, 5%. Sorry, not 5%. I'm sorry. That's why it's 5M. MV, sorry. MV. N ni masih sama dengan atas. Saya silap kat situ. P pula. MV merchant value, subhanallah. Allahu Akbar. Merchant value bersamaan dengan prinsipal 10,000 dalam kurungan 1 tambah R tadi ialah nilai prinsipal ialah 0.55 lah. 0.05 dibahagikan dengan tempoh tahun ni ialah 2 tahun dalam kurungan 3 bulan sekali. So R N is equals to 1, T is equals to 2. Sekejap saya pun sebenarnya saya pun tengah tak berapa sekali double confirm balik movement dia ni.
Simpanan 400 kadar pengelapan 6 bulan. Berapa jumlah sampai akhir tahun ketiga? N is 2, T is 3. So N, ya N is 2. N apa tadi? Bilangan kali pada komponen sama. Okay. Sorry. Saya so okay. 3 bulan sekali untuk 3 bulan sekali lah. So 1 tahun maksudnya 3 bulan 1 tahun 4 kali, betul tak? Kan? Tahun 4 kali kan? Betul. Tahun 4 kali. Yes. So N actually 4 bukan 2. Terms of year is 2 years. So T is 2. So this one is actually 4. So 4, 2. Yes, tu dia. Okay, after that baru awak ni lah masuk dalam kalkulator sahajalah. 0.05 for power off. Which one is power off? 4 times 2. Akan dapat 11.44.8 per 6. 11.44.8 6. So sebenarnya, okay, saya check tu sekarang untuk topik ni sebenarnya. Sebab topik ni sebenarnya ada topik ekonomi. Okay. So topik ekonomi ni kebiasaannya dia tak macam matematik biasa. Matematik pasal keuangan ni kebiasaannya dia ada banyak formula lah. Dia ada formula-formula macam ni yang awak nak kena ingat. So in a way topik ni awak kena tengok topik ni, kalau tanya saya, kalau awak belajar fizik, dia macam fizik sikit. Awak kena ingat dia punya formula dia je. Once you kenal formula dia, you tahu mana nak cari data dia, settle, tak ada masalah. Okay. Yang penting awak nak kena tahu dia punya formula-formula dia je lah. Macam ni pun, ini formula untuk compound lah. Faedah compound. Dia bagi tahu kat sini kan, faedah di compound kan. So ini adalah formula untuk faedah compound untuk cari nilai matang dia. If you guys know this formula, kalau awak boleh baca formula ni, so okay, tak ada masalah. Alright. Saya pun tadi confused. Next. What lagi? C. Joe nak beli sebuah kereta, harga dia RM92,000 dan dia dah jelaskan 8% wang pendahuluan daripada harga kereta. Okay. Bank lulus pinjaman dengan kadar faedah 2.65 setahun untuk 9 tahun. Hitung jumlah pinjaman yang perlu dibayar balik oleh Joe.
8%. Okay, betul. Okay. Satu kosong empat lapan dua enam point 64. Okey. Satu kosong empat lapan dua enam point 64. Okay. Dah? Okey ke? Oh. Okay, so saya cerita kat awal sekali formula dia. Pasal siapa yang mungkin apa formula dia sebenarnya kan. Saya tadi mostly it just main dengan formula dia. So formula dia ialah nilai pinjaman, ni nilai bayaran nilai bayaran dia yang perlu kita bayar. Nilai pinjaman tambah dengan dalam kurungan nilai pinjaman darab dengan kadar faedah. Okay. Kadar faedah darab dengan tahun. Tahun bayaran balik. TBB saya tulis. Dan kita tahu nilai pinjaman ni lah 8% daripada 92. Sebab dia dah bayar 8% kan. So you nak kena dapatkan 8% lah. So dia punya nilai pinjaman dia ialah 92% daripada 92,000. Okay. 8 something sekejap. 84 dapat berapa tadi? So pinjaman ni akan dapat 8 4 6 4 kosong. So itu berapa banyak nilai dia pinjam lah. So daripada situ kita tahu pula dia punya kadar faedah dia ialah 2.65%. So ada peratus, 2.65%. Tahun pinjaman pula atau bayaran balik lah ialah 9 tahun. So kalau you masukkan semua tu, awak akan dapat apa yang kawan kita dapat, iaitu RM104,826.64. Dia tanya jumlah pinjaman sahaja, so tak payahlah kita nak bahagi berapa berulan yang ada untuk kita tahu bulanan dia berapa kan. So just itu kira face value lah yang kita nak kena bayar balik kepada bank. Okay. So kita buat satu lagi. InsyaAllah. Kita tengok apa benda soalan. Okay. Okay, last 28A. Rajah 19 menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah beg sekolah. Diberi bahawa panjang sebenar beg sekolah ialah 28 cm. Cari skala yang digunakan untuk melukis beg sekolah itu.
1 nisbah 8. Okey. Ini adalah soalan skala. So soalan skala ni biasanya kita akan tulis, ini penulisan kebiasaan lah untuk tulisan skala, iaitu image di sebelah kiri, apa yang kita lukis, okay, image di sebelah kiri dan objek di sebelah kanan. So itu yang sebenarnya lah objek. Okey. So antara cara kita boleh dapatkan ialah first kita boleh tulis panjang image. Ini panjang image. Kita boleh bahagikan dia dengan panjang objek. Okey, dari situ kita boleh masukkan sajalah panjang image adalah 3.5. Bahagikan dengan 28. Kita akan dapat 1/8. Okay. Kita tahu atas ni adalah nilai image dia, bawah ni adalah nilai objek dia. So daripada situ kita just boleh pindahkan dia balik kepada nisbah, iaitu 1 nisbah 8. So setiap kali 1 cm kat sini bermaksud 8 cm untuk objek sebenar. So betul lah Dua-dua betul sebenarnya, cuma yang Fakihah punya kebiasaannya sebelah kiri tu kita akan buat 1. Macam Farah punya lah. Fakihah punya skala betul, cara penulisan je. Okay. Anything? Ada apa? Saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa soalan? InsyaAllah. Tak ada Alright, so dengan tu saya nak cakap terima kasih untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada kelemahan saya sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik minggu depan dan kita akan sambung sampai 31. Saya rasa macam memang akan habis. So insyaAllah kalau kita habis yang ni, kita akan sambung minggu depan lah Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.